Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberi peluang daripada Allah SWT, dengan taufik dan izinnya kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini meneruskan kuliah kita, pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadli Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana dalam kitab ini kita membincangkan dan membahaskan persoalan-persoalan berkenaan dengan ilmu fiqh berdasarkan fiqh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kita dah masuk fasal pada menyatakan tentang menyapu ke atas dua khuf, dan kita telah sentuhkan beberapa perbincangan tentang perkara tersebut, dan kita berhenti di tengah fasal ini. Jadi ada eloknya tuan-tuan kita baca sekali lalu fasal ini dalam bahasa Arab je sebagai satu periwayatan, kemudiannya insya-Allah kita sambung perbahasan sapu di atas khuf ni. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Faslun. Wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffaini badalan 'an ghasli ar-rijlaini fi al-wudu'i wa syartu jawazi al-mashi أن يلبسه بعد طهارة كاملة وأن يكون الخف طاهرا قويا يمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجة ساترا لمحل الغسل لا من الأعلى مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز وأن ينزعه المقيم بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد 3 أيام بلياليها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة والواجب mashu adna syai'in min a'lahu. Baik. Jadi kita dah sebutkan pada pengajian lepas tuan-tuan berkenaan dengan khuf. Khuf ni satu pakaian seperti stokin, tapi dia bukan stokin. Dia antara stokin dengan kasut pertengahan. Dipakai kebiasaannya pada musim sejuk di atas beberapa maslahah. Tak nak bagi kaki kering, ataupun kerana susah nak basuh kerap dalam wuduk, kerana kerana sejuk contohnya, ataupun maslahah-maslahah yang lain yang dituntut ataupun yang perlukan ketika tersebut. Cuma dia bukanlah mesti dibenarkan pakai khuf di sini dengan hukum dia semata-mata sebab ada ilah sejuk ataupun ilah cuaca kering. Tak semestinya. Maksud dia dalam cuaca kita yang biasa, keadaan yang biasa, nak pakai khuf terpulang, boleh pakai khuf. Jadi bila pakai khuf ni tuan-tuan, kita sebutkan bahawa dibenarkan bagi seseorang itu untuk tidak perlu cabut khuf dia ketika dia batal wuduk. Memadai dia bila dia batal wuduk, dia berwuduk dengan membasuh anggota wuduk semuanya kecuali kaki. Dia tak perlu cabut khuf dia, dia hanya sapu di atas khuf dia. Jadi dibenarkan. Faham? Tapi untuk dibenarkan untuk dia menyapu di atas khuf ni gantian bagi basuh dua kaki ketika wuduk, ada syarat-syaratnya. Jadi disebutkan di sini. Pertamanya, khuf tu sendiri
dipakai selepas wuduk yang sempurna. Selepas wuduk yang sempurna. Kita berwuduk dulu, wuduk sempurna, selepas hadas wuduk dengan sempurna, basuh basuh muka, tangan, kepala, lepas tu basuh dua-dua kaki, dah selesai wuduk. Ketika kata wuduk kita sempurna, dah boleh solat dengan wuduk tersebut, boleh sentuh mushaf dengan wuduk tersebut, barulah kita pakai khuf tersebut. Nampak no? Maksud wuduk tak sempurna tuan-tuan, seperti mana kita bincangkan pada pengajian lepas. Dia berwuduk, ketika basuh kaki kanan, baru basuh kaki kanan, dia pakai khuf. Sedangkan kaki kiri tak basuh lagi. Jadi keadaan ni wuduk dia tak sempurna lagi, tak selesai wuduk. Bila dia pakai khuf kaki kanan, kaki kiri tak basuh lagi, kemudian basuh kaki kiri, pakai khuf kaki kiri, kemudian dia sekiranya wuduk dia batal, dia nak sapu atas khuf ni tak boleh, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab ketika dia pakai, dia bukan dalam keadaan wuduk yang sempurna. Difaham tak? Cuma kalau sekiranya berlaku kes tersebut, contohnya dia dah pakai khuf kaki kanan, kemudiannya dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf kaki kiri, katalah ada orang tegur dia, kata hang pakai khuf ni dengan cara seperti ini, lepas ni kalau wuduk hang batal, hang tak boleh nak sapu atas khuf ni. Sebab apa? Sebab aku nampak hang tadi pakai kaki kanan terus selepas basuh kaki kanan, sedangkan kaki kiri tak basuh lagi. Jadi macam mana nak buat? Paling ringkas sekali cara dia buka balik khuf kaki kanan dia tadi, dia basuh, kemudian ni dia pakai balik. Itu dah selesai lah. Cuma seolah-olah terbalik lah. Tapi kalau dia nak buka dua-dua khuf dia, kemudian dia basuh balik dua-dua kaki dia, pakai balik pun dibenarkan. Boleh faham no? Barulah boleh kemudiannya kalau wuduk dia batal, dia tak perlu cabut khuf dia basuh dia sapu atas khuf dia. Hari itu saya mengajak, bukan di sini kot, rasanya di RPI 4, kena pula topik yang sama, masalah khuf. Tapi ada seorang ahli jemaah sana, rasanya ahli jemaah sana, seorang tu ustaz. Dia tanya saya, dia kata, ustaz ada khuf tak? Dia kata kalau boleh bawa lagi bagus. Baru saya teringat, saya pernah ada dulu, tapi dah pindah sini tu saya hilang. Kita pun memang jenis tak pakai lah, tapi nak kata saya ada. Bila dia tanya tu baru saya teringat, ada sebenarnya, saya ada dulu asal khuf masa di Sudan dulu. Saya duduk di Sudan, kemudian balik tu rasa duk ingat ada lagi, tapi dah pindah beberapa kali saya pindah tuan-tuan. Lah kali pindah ke Kuala ni memang hilang. Tak tahu kat entah mana. Tapi idea yang bagus juga lah. Kalau ada tu senang sikit orang boleh nampak no. Macam mana rupanya kan khuf tu. Tapi ada juga kat kedai, setengah kedai jual, terutamanya tempat markas tabligh. Kalau kat si Betaling tu insya-Allah ada lah. Sebab Jumaat tabligh ramai juga pakai. Mereka selalu musafir ke Kedang kan, terutama sebelum PKP ni lah. Mereka musafir, kadang khuruj pergi Pakistan, Bangladesh, pergi India, kadang di sana pakai. Jadi kadang duk balik Malaysia pun duk pakai lagi. Boleh pakai, nak kata dibenarkan. Di mana kita sebutkan pada pengajian lepas, hukum dia mubah, jawaz, maksudnya boleh. Boleh pakai, bukan nak kata sunat, apatah lagi wajib, tak wajib, apatah lagi makruh, haram, tak boleh pakai. Tapi seperti mana kita sebutkan tuan-tuan pada pengajian lepas, ulama mengatakan, seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau seorang tu dia rasa tak suka pakai khuf, dia kata apa ni, geng-geng tabligh ni contoh ni, kata dah pakai stokin tu, lepas tu dia tak buka stokin, dia terus sapu atas stokin dia. Kita kata pada tu bukan stokin tu namanya khuf. Stokin betul tak boleh sapu atas dia, tapi kita kata hak depa pakai tu khuf nama dia. Boleh dibenarkan dalam syarak sapu atas dia. Tapi rasa tak syok, kata awak tak basuh kaki, bukan kita wuduk kena basuh kaki. Kita kata tak, Nabi buat. Hadis tentang sapu khuf ni mutawatir di sisi ulama. Hadis mutawatir maksudnya riwayat dia terlalu banyak, mustahil pakat depa bohong semua. Ini mustahil secara akal, hatta pada akli. Nampak no? Jadi nak kata sini, kalau dah kita beritahu pada dia pun bahawa dia sunnah Nabi, sabit sunnah Nabi, sunnah yang sahih, Nabi sapu atas khuf, kemudian dia masih ada rasa tak sedar hati, tak suka perbuatan tersebut, hukum orang seperti ini sunat untuk dipakai khuf. Jadi sunat asal dia, hukum ni mubah, jawaz, dan harus saja. Tapi oleh kerana bila seorang tu ada rasa tak suka satu sunnah Nabi, sedangkan dia dah diberitahu, dah maklum benda tersebut sabit sunnah, maka disunatkan dipakai untuk hilang rasa tak suka sunnah ni. Nampak no? Tak boleh tuan-tuan no? Benda sabit daripada Nabi SAW kita rasa tak suka, tak boleh macam tu. Malah para sahabat kalau kita lihat, bila mereka tahu sesuatu benda yang Nabi SAW suka buat, mereka terus jadikan benda tu yang paling mereka suka. Seperti mana hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il, Nabi SAW kana yatatabba'u dubba. Nabi SAW ketika makan,
tercari-cari labu. Kan betul Sayyidina Anas kata fajama'tu lahu, aku pun himpunkan labu-labu dalam makanan tersebut bagi kat Nabi SAW. Nabi suka makan labu. Kemudian Anas Malik kata sejak itu aku cukup suka makan labu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suka makan. Tu jadi makanan favourite dia. Sebab apa yang Nabi suka, mereka suka. Nampak no? Jadi kita pun cubalah. Nampak no? Saya pun ada problem juga benda-benda macam ni. Sabit kan sunnah Nabi SAW minum susu. Tapi saya tak boleh minum susu tuan-tuan, dia ada masalah. Tapi daripada dulu dok rasa minta lah, ya Allah kan, bagilah aku boleh minum susu. Sebab kita jadi tak boleh, dia nak keluar balik, dia tenang balik. Baik, jadi tu nak kata tuan-tuan, ada syarat yang membolehkan seseorang itu sapu di atas dua khuf dia gantian membasuh dua kaki. Itu pertama syarat dia, mestilah dipakai khuf tersebut dalam keadaan yang dia sudah pun berwuduk, wuduk yang sempurna. Kemudiannya mestilah syarat khuf tu sendiri dia kuat. Kuat arti kata di sini dia bukan daripada material yang senang koyak seperti stokin lah, buat daripada apa ni, kain saja kan. Jadi dia mestilah material dia tu buat daripada sesuatu material yang dia kuat, boleh jalan gantian kasut. Walaupun asal dia khuf ni dia bukan kasut, maksud dia seseorang tu boleh pakai khuf, boleh jadi kemudian dia pakai kasut. Lepas pakai khuf tu pakai kasut. Tapi kalau sekiranya seorang tu macam zaman dulu musafir, berhenti kat padang pasir contohnya kan, dia buka kasut dia, jadi khuf tu dia tak buka. Jadi khuf ni boleh digunakan untuk berjalan ke sana sini, cari kayu api contohnya, dia tahan lasak. Tu syarat dia. Jadi stokin kat sini tuan-tuan dia tidak kuat, dia tak boleh jadikan untuk pakaian untuk jalan sana sini. Jadi tak boleh kita sapu di atas stokin. Pertamanya. Kemudian dikata mestilah bersih, khuf tersebut mestilah suci. Tak boleh buat daripada material yang najis, contohnya buat daripada kulit binatang seperti anjing ataupun babi. Ini dua kulit ni kulit yang najis. Kulit harimau boleh tak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Kulit harimau, kulit buaya, kulit apa saja binatang selain daripada anjing dan babi, dia boleh, dia hukum dia bersih kalau sekiranya kita samak dia. Samak dia kata buang bahagian yang apa, yang dalam yang ada dekat dengan, melekat dengan daging dia tu kan. Bersihkan betul-betul sampai tak ada kekotoran tu semua, bersih. Lepas tu sekiranya kulit binatang yang tak boleh dimakan seperti harimau, seperti singa contohnya lah, wajib buang dia punya apa, bulu dia, sebab bulu dia najis. Tapi kulit dia semata-mata bila dah disamak maka hukum dia bersih. Kullu ihabin idza dubira faqad tahur. Ada satu hadis Nabi kata setiap kulit sekiranya telah disamak, dengan kaedah tu lah, bukan samak ni yang basuh 7 kali basuhan sekali dengan tanah tu, bukan tu. Ini maksud dia buang dia punya bahagian yang ada kesan daging, kesan darah tu semua, buang bagi betul-betul bersih, dan buang dia punya bulu bahagian luar tu pula, bulu dia trim betul-betul sampai tak ada, melainkan kawasan yang kecil-kecil yang tak boleh nak buang dah tu. Maka Nabi kata faqad tahur, maka telah menjadi bersihlah dia, boleh gunakan untuk buat apa-apa sekalipun pakaian kita, termasuklah khuf. Nampak no? Boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi dia kena kuat khuf ni. Kebiasaan memang material khuf ni buat dari kulit lah. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau tidak mensyaratkan kulit. Kalau sekiranya kita boleh buat khuf daripada cotton contohnya, daripada apa ni, kain-kain perca ke apa semua, sekiranya dia kuat, dia jadi tebal, maka boleh kita gunakan dia. Kemudiannya dikata mestilah kemudian khuf tersebut menutup kawasan fardu basuhan kaki. Kita wajib basuh kaki tang mana tuan-tuan? Daripada hujung jari-jari kaki kita sampailah buku lali, malah beserta buku lali. Ni kawasan wajib basuh kaki ketika wuduk. Jadi syarat khuf tersebut mestilah tutup semua kawasan ni. Sekiranya kita beli khuf, saiz khuf tu macam kasut yang biasa ni lah, bukan kasut boot kan, macam kasut yang kita buat guna jogging ataupun kasut pejabat kita tu kan, dia bawah buku lali. Katalah ada khuf dia punya saiz macam kasut macam ni, maka khuf ni tak boleh digunakan untuk kita sapu gantian basuh kaki, sebab dia tidak menutup semua kawasan yang wajib basuh ketika wuduk.
Jadi nak kata khuf ni mesti sekurang-kurangnya tuan-tuan dia sampai atas buku lali. Tapi kalau sampai ke tengah betis macam boot pun tak apa. Yang penting dia jangan bawah daripada buku lali. Kalau atas lagi pun tak apa. Nampak no? Kemudian dikata apa? Dan dia mestilah tidak boleh ditembusi oleh air. Sebab kita syariat memberi kelonggaran rukhsah untuk kita sapu atas khuf ni gantian basuh kaki. Jadi apa gunanya kalau kita sapu atas khuf, ayak masuk dalam kaki. Jadi tak ada sampai kata dia punya apa? Dia punya hikmah dia. Jadi mestilah dia tu tutup semua anggota kawasan wajib basuh kaki dan ayak tak boleh tembus dengan dia. Jadi kalau sekiranya dia buat daripada macam kain, macam material yang boleh tembus ayak, macam inilah, macam apa? Stokin, maka tak boleh kita sapu atas dia. Sebab kita sapu atas dia, ayak masuk kena pada kaki kita. Begitu juga kalau khuf tu buat daripada material yang ayak memang tak masuk, tapi dia dah koyak, pun sama juga tak boleh dah digunakan sebab dah koyak ataupun berlubang, ataupun dah terlalu season, dah terlalu lusuh sampaikan dia jadi relai, semua ni sikit ayak masuk, maka tak boleh lagi dah kita gunakan untuk sapu atas dia. Kecuali kata apa, dimaafkan kawasan jahitan khuf tersebut. Sebab biasanya khuf ni buat daripada kulit dan dia ada jahitannya, macam kasut kan ada kawasan jahit. Jadi kawasan jahit ni tuan-tuan, kita jahit ketat-ketat macam mana pun kadang-kadang boleh jadi ayak masuk juga sikit-sikit. Jadi ni kawasan yang dimaafkan, tak ada masalah. Kalau kita sapu masuk sikit ayak kat situ, dan tu kawasan jahitan dia, tak ada masalah. Baik, kemudian mestilah orang yang muqim dia mencabut dua khuf dia selepas 1 hari 1 malam. Maksud dia dibenarkan untuk orang yang pakai khuf ni untuk dia sapu atas khuf dia tuan-tuan, bagi orang yang muqim. Orang yang muqim maksudnya orang yang bukan musafir. Orang yang muqim bukan orang musafir, dibenarkan untuk dia pakai khuf tersebut setempoh dia 1 hari 1 malam, iaitu 24 jam. 24 jam dia boleh pakai. Dalam masa 24 jam tu katalah sampaikan 10 kali wuduk dia batal, tak ada masalah. Wuduk dia batal, dia ambil semayang, sapulah atas khuf, lepas tu batal lagi, sapu lagi atas khuf. Begitulah sampai 10 kali sekalipun, selagi mana tempoh dia 24 jam. Ini bagi orang yang muqim. Dan kita telah sebutkan muqim kat sini tuan-tuan maksudnya orang yang bukan musafir. Bukan musafir. Tak semestinya orang yang duduk kawasan tempat dia. Orang tu kalau sekiranya musafir, maksudnya kata dia travel, tetapi tempat yang dia travel tu lebih daripada 3 hari yang sempurna. Contohnya lah dia ada meeting. Dia ada meeting dekat Johor Bahru, dia duduk kat Kuala Kangsar sini. Meeting kat Johor Bahru, sudah tentulah Kuala Kangsar Johor Bahru dia lebih daripada 2 marhalah. Nampak no? 2 marhalah. Jadi 2 marhalah ni tuan-tuan kita ambil 90 km lah. Sebab yang nak menetapkan ukuran ataupun jarak yang moden sekarang ni dengan kilometer, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang berpendapat 83, 85, 87, 89, dan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Muyassar, Fiqhul Syafi'i Al-Muyassar, dia letakkan 89 perpuluhan, ada nombor-nombor dia. Jadi kita nak ambil yang bundar itu, ambillah 90, hati-hati. Sebab tuan-tuan nak menetapkan jarak ni dengan jarak yang moden, jadi khilaf ulama. Sebab zaman dulu dia punya ukuran ni, ukuran zaman dulu lain, dia panggil farsakh, ada nama dia farsakh. Kemudiannya bila sampai satu masa, orang sini sekarang ni pun tak tahu apa dia farsakh ni, macam mana nak ukur dia. Jadi daripada kitab-kitab ulama dulu, ulama Iraq ada buat contoh daripada Baghdad kepada sekian tempat. Ulama Syria ada buat contoh daripada Damsyik ke sekian. Ulama Yaman kata daripada Tarim ke sekian. Jadi kalau kita ukur tiga-tiga ni tuan-tuan, masing-masing dapat tak tepat, tak sama. Sebab tu ada khilaf. Jadi kita ambil lah pendapat-pendapat yang mana pun tuan-tuan ambil daripada ni, tapi saya sendiri pegang 90 lah, ambil jalan berhati-hati 90. Maksudnya selepas 90 km tu barulah kita ambil rukhsah, yang kira dikata sebagai musafir, boleh jamak qasar solat contohnya. Boleh faham no? Sebab itulah dalam kitab perjalanan yang lebih pada 90 km ataupun 2 marhalah ni, ulama namakan sebagai safaru qasrin.
Safaru qasrin maksudnya safar musafir yang membolehkan dia qasar solat. Mereka gunakan istilah safar qasrin sebab masalah qasar solat selepas dua marhalah tiada khilaf di kalangan mana-mana mazhab. Sebab di nas Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu bermusafir atas muka bumi Allah Ta'ala ini, maka tidak mengapa bagi kamu untuk mengqasarkan solat. Tapi ada khilaf tentang jamak. Jamak solat ni boleh ke tak? Mazhab Syafi'i kita boleh. Boleh qasar solat, maksud dia boleh jamak solat. Nampak no? Tapi syarat dia mesti dua marhalah. Dan saya pegang dua marhalah 50 km. Tuan-tuan nak pegang 87 atau pendapat tok guru, ustaz-ustaz yang tuan-tuan belajar, terpulang sebab benda ni khilaf. Kan nak bagi tepat tu. 55 kat tu pulang lah. Baik, cuma tuan-tuan kena ingat satu benda kita sebutkan pada pengajian lepas. Musafir yang dibenarkan untuk kita mengambil rukhsah syar'iyah ni, kelonggaran syariat ni seperti qasar salat dan jama' salat, musafir tu sendiri mesti dibenarkan oleh syarak. Maksud dia kita travel tersebut, sebab travel tersebut dibenarkan oleh syarak. Kalau sekiranya musafir disebabkan maksiat, maka tak boleh untuk kita qasar salat, untuk kita jamak solat. Hatta kalau jamak qasar, solat dia tadi tak sah. Dia pergi musafir nak tengok konsert dangdut contohnya, confirm lah memang maksiat lah konsert dangdut apa yang ada kat situ. Jadi kalau dia pergi konsert dangdut ni, punyalah jalan jauh-jauh, dia jamak solat, qasar solat, maka tak boleh. Tak boleh dia qasar jamak solat. Dan apa saja rukhsah seperti bulan Ramadan tu, dia konsert dangdut bulan Ramadan teruk betul. Tapi nak kata kod lah, dia musafir, kemudian dia kata musafir ni boleh buka puasa, buka puasa pula, hatta haram hukum dia buka puasa tadi. Nampak no? Tapi kalau musafir kita balik kampung tengok mak ayah, hatta balik benda-benda macam tu yang biasa dibenarkan oleh syarak, tak ada masalah. Boleh faham no? Katalah kawan tu tadi ada meeting kat Johor Bahru, sampai kat sana, katakan sampai kat sana, bos dia kata kita kena stay kat sini seminggu. Sebab meeting ni ada beberapa company akan datang dalam masa ni, pasal stay kat Johor Bahru seminggu. Maksud dia bila sampai Johor Bahru, tuan-tuan, dia terus dah beritahu bahawa dia akan duduk sana seminggu, maka dia dikira sebagai apa tuan-tuan? Muqim. Walaupun asal dia daripada Sekolah Kansar tadi ke Johor Bahru tadi, hukum dia musafir. Dalam perjalanan dia boleh jamak, boleh qasar solat. Nampak no? Tetapi bila sampai dekat Johor Bahru, dia dah kira sebagai muqim, sebab dia berada di sana dengan niat untuk duduk lebih daripada 3 hari yang sempurna. Apa maksud 3 hari sempurna? Maksud dia tak kira sehari yang sampai, dan hari dia akan bertolak balik. Sebab hari itu tak sempurna. Hari sampai tak sempurna, separuh hari. Katalah sampai pukul 9, pukul 10 atau pukul 8 sekalipun, ada sebahagian pada hari tadi tu dah tak sempurna, maka hari itu tak kira. Dia akan kira hari apa? Hari besok dia tu yang duduk penuh. Lepas tu lusa, katalah sampai hari Isnin. Hari Isnin tu tak kira. Selasa, Rabu, Khamis. Ini 3 hari sempurna. Kalaulah hari Jumaat tu dia balik, memang niat dia balik hari Jumaat ke Kuala Kansar, maka sepanjang hari itulah, sepanjang tempoh itulah dia kira sebagai musafir. Tapi kalau lebih 1 hari saja, Jumaat pun dia stay kat Johor Bahru, Sabtu baru balik contohnya, maka dikira sebagai muqim. Jumaat tu dia wajib solat Jumaat. Nampak no? Tapi kalau sekiranya dia sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia nak patah balik ke Kuala Kansar, hatta dia tak wajib solat Jumaat, dia boleh jamak qasar Zuhur Asar. Nampak no? Jadi kisah ni tuan-tuan, kalau kita faham tentang masalah muqim dengan musafir ni, ingat orang yang muqim boleh sapu di atas khuf dia 24 jam, 1 hari 1 malam. Nampak no? Selepas kita pakai khuf, selepas dah berwuduk, tempoh yang dibenarkan untuk kita bersapu atas dia 24 jam. Tapi nak kira daripada mana nanti akan beritahu. Daripada bila nak kira 24 jam ni, nanti dia akan beritahu. Baik. Wal musafiru safara qasrin ba'da 3 ayamin bilayaliha. Adapun orang yang musafir dengan syarat-syarat kita sebutkan tadi, musafir yang dibenarkan oleh syarak lebih daripada 2 marhalah, sebab tu dia panggil sini apa? Safar qasrin. Safar yang membolehkan dia qasar solat, maka dia boleh sapu atas 2 khuf dia 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam maksudnya 24 jam kali 3. 24 jam kali 3, jadi berapa semua? 24 jam kali 3.
70 berapa? 72 jam. Betul ni? 72 jam. Kalau nak kira tepat lah 72 jam. Nampak no? 72 jam dibenarkan bagi orang musafir untuk tidak cabut dia punya dua khuf. Pakailah khuf tu selama tu. Sapulah atas dia. Nampak no? Okey, sekarang ni nak kira 24 jam ni bagi orang muqim dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir, ataupun 72 jam bagi orang musafir, nak kira daripada mana? Dia kata sini wabtida'ul muddati minal hadathi ba'dal lubsi, dan permulaan tempoh yang nak kira 24 jam ataupun 3 hari 3 malam ni bermula daripada hadas, selepas pakai. Ni masalah ni ada khilaf hatta dalam mazhab kita, tapi ni yang mu'tamad. Ada khilaf, maksud dia ada yang kata kira bermula daripada apa? Daripada pakai. Tapi yang sebenarnya mu'tamad nak kira tu sebenarnya bermula daripada hadas. Contohnya tuan-tuan, katalah salah seorang dari tuan-tuan ni ambil air semayang sempurna, dah sempurna ambil semayang pada pukul 8 pagi. Kemudian pakai dua khuf. Nampak no? Kemudiannya dah pakai dua khuf, selepas wuduk sempurna, dah basuh kaki apa semua, pakai dua khuf. Kemudian tuan-tuan pun ada yang dia pun kemudian dia solat duha dengan wuduk tersebut. Solat duha, kemudian dia baca Quran, kemudian dia zikir apa semua sampai pukul 11. Pukul 11 wuduk dia batal. 11 tepat wuduk dia batal. Kemudian dia tak kisah dia nak ambil semayang terus ke ataupun lepas setengah jam baru ambil semayang, katalah 11.30 dia ambil wuduk. Nampak tak? Dia ambil wuduk 11.30. Okey. Bila dia ambil semayang tuan-tuan, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kat kepala dia, dia basuh telinga kalau sunat. Kemudian dia tak buka dua khuf tadi. Khuf duk pakai ni. Kemudian dia buat apa? Dia sapu dengan basahkan tangan dengan air, dia sapu dua khuf dia. Nampak? Tak buka kaki, tak basuh kaki. Nampak? Baik. Dia boleh buat perbuatan tersebut tuan-tuan sampai bila? Sampai pukul 11 pagi besok. 11 pagi besok. Sebab hadas dia mula pukul apa tadi? Pukul 11. Sampai 11 pagi besok dia boleh sapu dua khuf dia. Maksud dia kemudian dia tuan-tuan dia nak buang air kecil ke buang yang besar ke tuan-tuan, dengan syarat dia jangan buka lah khuf tadi. Jangan buka. Kemudian dia berwuduk, dia sapu pada khuf dia. Kemudian dia katalah dia qailulah pukul 12.30 dia qailulah, tidur tengah hari. Tidur memang batal wuduk lah kan, sebab tidur. Dia bangkit pukul 1. Pukul 1 bangkit. Lepas tu nak solat zuhur, satu suku dia wuduk, sapu lagi. Tak ada masalah tuan-tuan. Dia wuduk untuk asar, dia sapu atas dua khuf dia. Nanya malam dia tidur, bangkit tahajud contohnya, dia sapu lagi. Solat subuh sampailah duha esok pukul 8 dia ambil semayang lagi, sapu dua khuf dia. Sampai saja pukul 11 tuan-tuan, habis tempoh sapu dua khuf dia. Sebab apa? Sebab dia muqim, bukan orang musafir. Tuan-tuan, boleh nampak no? Begitulah tuan-tuan kiaskan sekiranya berlaku pada orang yang musafir. Orang musafir dia kira 72 jam. Bermula bila? Daripada tempoh hadas dia. Nampak no? Baik, sekarang ni saya nak buat satu soalan. Kalau saya tak bagi tahu tadi sebab hadas dia apa. Saya tak bagi tahu sebab hadas dia apa. Sebab hadas ni tuan-tuan, boleh jadi ada satu hadas dia ada tempoh panjang. Boleh jadi ada satu hadas tempoh dia panjang. Apa maksud dia? Seperti tidur. Katalah tadi kawan tadi dia duha, dia zikir apa semua, wuduk dia tak batal. Sampai pukul 11.30 dia ngantuk. Dia tidur pukul 11.30. Dia bangkit pukul 1. Nampak no? Tidur pukul 11.30, dia bangkit pukul 1. Sepanjang tidur tu dia berhadas lah. Sebab dia tidur saja dia berhadas. Betul tak? Nampak no? Dia bangkit pukul 1. Nak kira daripada pukul apa tuan-tuan? Dia tak sebut dalam matan kitab. Dia dalam matan kitab dia tak sebut. Ini pun ada khilaf di kalangan ulama. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuan-tuan yang keliru, ada seorang lagi Ibnu Hajar yang masyhur, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Dua-dua mazhab Syafi'i dan dua-dua alim ulama besar tuan-tuan. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia lebih dalam bidang hadis. Kemasyhuran dia lebih dalam bidang hadis. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lebih masyhur dalam bidang fiqh. Walaupun dua-dua ni ilmu fiqh ke hadis ke semua alim tuan-tuan. Tapi lebih menonjol Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bidang fiqh.
Malah beliau menjadi sandaran mazhab Syafi'i pada zaman beliau sampai hari ini. Meninggal pada tahun 974 Hijrah. Beliau adalah mufti Syafi'iyah, mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada zaman beliau. Asal orang Mesir, tapi akhirnya dia mukim di Mekah, dan ulama tengok ilmu dia sangat tinggi, lantik jadi mufti di Mekah. Nampak Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani awal sikit daripada zaman dia. Guru Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni, guru dia anak murid kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nampak tuan-tuan, Imam Ibn Hajar Al-Haytami anak murid Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi tuan-tuan, dalam banyak masalah fiqah ni hari ni yang kita duk amal, kebanyakan fatwa adalah fatwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami, terutama kita belah Nusantara ni. Tapi orang ulama Syafi'i Mesir banyak pakai fatwa Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ada khilaf kadang di antara mereka dua. Dia pun sezaman. Tapi beberapa masalah fatwa yang furuk ni ada sedikit perbezaan, kadang-kadang lah sikit-sikit. Tapi kebanyakan kita berpegang pada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seperti mana ulama-ulama Yaman. Ulama Yaman banyak pegang pada fatwa Ibn Hajar. Baik, Imam Ibn Hajar kata kat sini, kalau sekiranya kes tadi tidur pukul 11.30, bangkit pukul 1, jadi nak kira tempoh hadas ni daripada pukul 11.30 ke pukul 1. Dia kata kira daripada pukul 1. Dia panggil akhir hadas. Akhir hadas dia. Nampak no? Minta maaf soalan ni mungkin lock sikit lah, tapi gambaran tersama. Kalaulah tergambar seorang tu buang yang kecil, kencing, punyalah lama dia kencing 5 minit contohnya. Mula kencing pukul 1, habis kencing pukul 1 5 minit, tak berhenti. Faham tuan-tuan? Nak kira daripada mana? Kira daripada 1 5 minit. Ni kodlah tergambar kan. Tapi bukan, ini satu pakej tuan-tuan. Maksudnya bukan pakej yang kedua. Pakej satu tu. Katalah kod tergambar kan? Maka dikira bukan daripada mula bila habis. Sama macam masalah tidur. Nampak no? Jadi tuan-tuan, kalau kata nak pakai khuf ni, ingat, kalau wuduk kita batal sebab tidur, dia kira daripada apa? Bangkit tidur. Tapi kalau bangkit tidur balik, dia tak kira. Faham tak? Bangkit dah tengok jam dah, boleh bagi lagi 5 minit tidur ni. Tu dah tak kira dah. Sebab apa? Dia kira masa kita terjaga tadi. Nampak? Sabung tidur tak aci. Baik. Baik tuan-tuan. Dia kata, ada masa lagi tak? Ada masa lagi. Fa in masaha hadaran thumma safara aw akasa atamma masha muqimin. Maka sekiranya dia menyapu dua khuf dia ketika dia hadir, maksudnya hal keadaan dia sapu dua khuf tu, dia bukan musafir. Maksud dia sekarang ni, dia macam tadi kan, wuduk dia batal, dia berwuduk pukul 8 pagi. Nampak no? Kemudian dia pakai khuf, dia solat duha, dia baca Quran apa semua. Lepas itu pukul 10 wuduk dia batal. Kemudian dia pun sapu di atas dua khuf dia. Dia wuduk sapu dua atas khuf dia. Selepas setengah jam, katalah tiba-tiba dapat call ada urgent meeting dekat Johor Bahru. Dia pun pergi Johor Bahru. Sekarang ni musafir. Kalau ikutkan musafir, katalah dia pergi Johor Bahru tu, pergi balik hari, ataupun pergi 3 hari. 3 hari kita kata, 3 hari. Kalau ikutkan pergi 3 hari, sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, balik ke Kuala Kangsar. Kalau ikutkan dia musafir. Tapi sekarang ni dia nak boleh sapu 3 hari ke ataupun 24 jam. Kes macam ni boleh faham insya-Allah permasalahan dia kan. Sebab dia start sapu ketika dia start sapu dua atas khuf dia ketika dia bukan musafir, ketika dia hadir maksud dia ada tempat dia. Kemudian baru dia musafir. Dalam kes macam ni tuan-tuan, walaupun dia musafir 3 hari, tapi tetap dia kena apa? Sapu 24 jam saja. Sebab hal keadaan ketika dia sapu tu keadaan dia apa? Keadaan dia bukan musafir. Nampak no? Kalau ikutkan, kalau masa ketika dia sapu tu dia boleh ada 24 jam je, kemudian baru musafir. Ni tak kira. Dia lebih kurang masalah ni macam masalah apa? Masalah jamak qasar lah. Jamak qasar juga. Baik. Ataupun di sebaliknya. Di sebaliknya contohnya, dia musafir sekarang ni, dia pergi Johor Bahru. Dekat Johor Bahru tu dia beli 2 khuf. Kemudiannya
dia pun berwuduk dan pakai dua khuf dia. Jadi bila dia pakai dua khuf, katalah dia pakai dua khuf pukul 8 pagi. Nampak no? Jadi sekarang ni dia bukan orang Johor Bahru, dia ada kat sana musafir. Jadi tempoh dia boleh sapu di atas dua khuf tu bila? Berapa lama? 3 hari 3 malam, 72 jam. Tapi besok tu dia travel balik ke Kuala Kangsar. Nampak no? Bila sampai saja tempat mukim dia, walaupun asal dia ada 3 hari, dia baru 1 hari sapu, besok dia kalau ikutkan ada lagi, lusa ada lagi, tapi bila dah sampai ke Kuala Kangsar, maka tinggal 24 jam. Nampak no? Tinggal 24 jam bermula daripada tempoh batal dia tadi. Tempoh batal tadi. Nampak? InsyaAllah no? Boleh faham masalah ni. Baik tuan-tuan. Cuma adalah beberapa permasalahan yang agak rumit sikit, saya pun tak berapa sentuh kat sini. Tapi kat sini saya nak sentuhkan satu permasalahan. Contohnya tuan-tuan, batal wuduk pukul 11 macam tadi. Batal wuduk pada 11 pagi. Selepas wuduk kita tu dengan pakai dua khuf. Jadi kita boleh sapu dua khuf ni selama 24 jam sampai 11 pagi besok. Jelas kan masalah ni? Katalah besok ni pada pukul 10 tu kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk pada pukul 10 pagi. Tinggal sejam dia untuk tempoh kita sapu. Jadi pukul 10 tu kita ambil wuduk, kita sapu dua khuf kita. Jadi sekarang tinggal berapa jam? Setengah jam lagi, 1 jam lagi. Kemudian kita pun baca Quran, baca Quran, genap sejam, wuduk kita tak batal. Tuan-tuan, wuduk tak batal, tapi dah sampai pukul 11. Boleh tak wuduk tadi tu kita gunakan untuk solat? Faham tak maksud saya tuan-tuan? Sekarang tempoh dah habis pukul 11 kan? Tapi wuduk kita tadi tak batal, yang terakhir tadi tak batal. Tapi wuduk yang terakhir tadi kita sapu di atas dua khuf. Nampak no? Jadi lepas pukul 11 tu katalah nak sembahyang duha lagi, ada masa lagi, boleh tak guna wuduk tadi tu? Tapi tempoh dah habis. Tak boleh tuan-tuan. Jawapannya tak boleh sebab tempoh masa dah habis. Nampak no? Tapi macam mana nak buat? Saya nak buat ambil wuduk lain. Tak perlu ambil wuduk lain. Cuma dia kena buat apa? Dia cabut dua khuf dia, dia basuh dua kaki dia. Faham tuan-tuan? Sebab wuduk dia tak batal sebenarnya. Tapi yang batal apa? Rukhsah. Kelonggaran sapu dua khuf tu dah tak valid. Jadi hanya dia perlu cabut dua khuf dia, dia basuh dua kaki dia, dah memadai. Khalas. Lepas tu dia boleh pakai balik dua khuf dia dan sambung tempoh. Sambung tempoh bermula pada bila tuan-tuan? Bila dia batai nanti, bila dia berhadas pula. Macam itulah cara dia. InsyaAllah ternampak no, tergambarkan masalah ni. Baik tuan-tuan. Okey, sampai sini dulu insya-Allah.